Sekarang ni dunia dah hampir dengan yaumul qiyamah. Fitnah merata-rata fitnah. Fitnah di surau, fitnah di pejabat, fitnah di kilang, fitnah di merata-rata fitnah. Fitnah di dalam majlis ilmu, fitnah di antara penceramah-penceramah. Tengok akhir zaman, penceramah sama penceramah pun bergaduh. Ya, penceramah ni kata ni Ustaz Miskera, ini Ustaz Maggie, ini Ustaz Tom Yam. Ya, ni akhir zaman dunia nak kiamat dah. Orang cuma berilmu tapi dia tidak beradab kepada Allah. Itu pentingnya beradab. Adab ni penting. Kalau tentang berilmu, iblis lagi berilmu. Iblis ni lagi hebat ilmu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sembahyang fardu maghrib berjamaah dan menuntut ilmu secara berjamaah juga. Itu di antara hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala di dalam berjamaah. Ya, di dalam berjamaah. Itu penduduk syurga ni tak ramai. Penduduk syurga ni dalam hadis mengatakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia di dalam syurga, 99 di dalam api neraka Allah. Lepas itu lepas maghrib, lepas subuh, jangan kita lupa minta dengan Allah, baca Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Seboleh-bolehnya bukan lepas subuh, lepas maghrib ya. Seboleh-boleh setiap hari bacalah, kalau boleh sampai menangis. Ya, sampai menangis. Ada seorang sahabat ni, dia minta dengan Allah, itu je dia minta. Dia tak minta lain. Dia minta Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Itu je dia minta. Sampai dia wafat, sampai dia meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta dengan Allah, kita minta redha dengan Allah. Sekarang ni dunia dah hampir dengan yaumul qiyamah. Fitnah merata-rata fitnah. Fitnah di surau, fitnah di pejabat, fitnah di kilang, fitnah di merata-rata fitnah. Fitnah di dalam majlis ilmu, fitnah di antara penceramah-penceramah. Tengok akhir zaman, penceramah sama penceramah pun bergaduh. Ya, penceramah ni kata ni Ustaz Miskera, ini Ustaz Maggie, ini Ustaz Tom Yam. Ya, ni akhir zaman dunia nak kiamat dah. Orang cuma berilmu tapi dia tidak beradab kepada Allah. Itu pentingnya beradab. Adab ni penting. Kalau tentang berilmu, iblis lagi berilmu. Iblis ni lagi hebat ilmu dia. Iblis ni guru malaikat. Iblis ni hebat. Allah tak pandang orang berilmu. Yang Allah pandanglah hamba yang beradab. Beradab di sisi Allah. Beradab sesama makhluk ni. Allah cukup pandang hamba yang cukup beradab. Hamba kita solat. Kita solat ni hamba yang beradab kepada Allah. Beradab sungguh. Minta dengan Allah. Minta di dalam rahmat. Supaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Itu pentingnya adab. Adab ni cukup penting. Ya, tengok ulama-ulama. Tengok salafus soleh. Tengok para sahabat. Dia belajar beradab. Puluhan tahun belajar beradab. Kita tak ada, kadang baru belajar dekat YouTube, baru belajar dekat Google, dah tunjuk kita hebat. Allah tak pandang tentang kita punya ilmu, yang Allah pandang tentang adab yang Allah cukup pandang. Baiklah, tazkirah pada malam ni dengan bertajuk tentang istiqamah. Kita tengoklah, kita lihat, kita suluh diri kita. Lepas tu belajar ni. Belajar ni bukan untuk cari salah orang. Belajar ni bukan untuk cari salah siapa. Dia cari untuk salah sendiri dan untuk mencari aib sendiri. Itu belajar. Ya, setengah orang tak ada. Dia belajar, ya. Dia bila ada ilmu, dia nak cari salah orang. Salah kaedah macam tu, tuan-tuan. Ya? Betul, belajar ni dia cari aib sendiri. Lepas itu tentang aib pun Nabi beritahu dah. Kalau kamu pernah buat jahat, kamu pernah mencuri ke, kamu pernah minum arak ke, kamu pernah berzina ke, pernah skodeng rumah orang ke, ya? Pernah ambil buah rambutan orang tanpa izin ke, jangan cerita dengan siapa pun. Dengan bini pun Nabi tak bagi cerita. Ya? Kenapa Nabi tak bagi cerita? Kerana aib kita. Biar Allah saja yang tahu. Kenapa dengan bini pun Nabi tak bagi cerita? Dan kenapa tak bagi? Bila tengah sayang, memanglah dia suka. Berlakunya nanti bergaduh. Berlakunya nanti cerai-berai. Maka kita pernah cerita aib kita. Maka dia akan cerita dengan orang lain. Betul, aib kita biar Allah saja yang tahu. Walaupun dia ni penceramah sekalipun, ya, dia pernah buat tak elok pun jangan cerita ke orang. Jangan, Nabi tak bagi. Ya, Nabi tak bagi. Kita mengadu dengan Allah. Boleh cerita dengan dua kaedah ya. Dengan dua perkara. Siapa? Dengan orang yang mahir hukum dan hakam. Salah satunya mufti. Untuk kita rujukan dengan dia. Aku ni pernah buat benda-benda yang macam ni. Macam mana wahai Datuk Mufti? Macam mana wahai Tok Guru? Macam mana aku nak buat? Minta nasihat dengan dia boleh. Ya. Tak ada. Akhir zaman ni orang semua mengadu dekat Facebook. Ya. Dekat status. Bini lari tulis kat status. Ya, kawan buat jahat, tulis kat status. Duit tak ada, tulis kat status Facebook. Anak tak ada duit lah. PKPB ni anak tak ada duit lah. Mengadu kat Facebook, macam Facebook tu Tuhan. Mengadu dengan Allah.
kita ada Allah. Ya, kita ada Allah, mengadu dengan Allah. InsyaAllah, ya, bila kita mengadu dengan Allah, Allah tolong kita. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Cukuplah Allah sebagai penolong. Ya, perbanyaklah baca amalan-amalan ni. Salah satu amalan yang dibaca ni siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni, tu nabi-nabi, para awliya, ya, dan para rasul, malaikat maut berkawan dengan mereka. Kita berani kawan malaikat maut. Ya. Kalau tak payah kawan malaikat maut, ya. Kita ni suka kawan dengan orang-orang tak baik. Itu yang kita takut. Baiklah tentang istiqamah. Alif sim ta qaf alif mim ha, istiqamah. Itu kita tahu tentang istiqamah. Alif ni kata ulama tafsir, alif itu adalah Islam. Ya, Islam. Islam ni, sesiapa yang menurut akan perintah Islam, dia selamat. Dia selamat. Ya? Pakaian dengan Islam, rumah tangga dengan Islam, perniagaan dengan Islam, kerja dengan Islam, sembahyang ikut Islam, semua ikut Islam. Ya? Dia selamat dunia dan akhirat. Pergaulan ikut Islam, kenara ikut Islam, dia selamat. Ya? Selamat, semua selamat. Tuan-tuan. Ya? Sebab Islam yang boleh selamatkan kita. Sama negeri ke negara ke, dunia ke, selamat dengan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Kafah ni keseluruhan. Keseluruhan dengan Islam. Tak boleh dicampur adukkan kafir dengan Islam. Yahudi dengan Islam. Nasara dengan Islam. Tak boleh. Ya, bila campur dengan kafir, habis. Ya, tuan-tuan. Nabi beritahu apa? Pagi-pagi, subuh-subuh, umat ke Islam. Lepas subuh, kafir dia balik. Nanti zuhur dia sembahyang, Islam balik. Lepas zuhur, kafir balik. Ini Nabi beritahu. Tuan-tuan. Ya. Itu yang mati dalam Islam, mati sebab dia yang mati dalam husnul khatimah, mati yang bighairi hisab, dalam tak ramai, dalam 70,000 orang, tak ramai tuan-tuan. Ya, tak ramai, sikit sangat. Betul kita ni fakir. Apa fakir? Kita ni miskin. Kita ni walaupun sekarang ni, ya sekarang ni walaupun kita banyak tanah, kita banyak kereta, kereta mahal-mahal, rumah mahal-mahal, ya, bini pun segar, ya, gelang bini pun besar-besar, nak angkat takbir pun tak boleh sebab besar sangat gelang ni, ya. Walaupun hebat segi dunia, nanti kita mati, kita miskin. Miskin macam mana? Kita mati, nanti kita tompang tanah orang. Kita tompang tanah wakaf kubur. Kita tak guna, kita tak dikebumi tanah kita. Walaupun kita banyak tanah berekar-ekar pun. Kita mati, orang bawa kita tanah perkuburan, tanah wakaf. Kita tompang tanah orang. Inilah kita hidup, kita miskin. Lepas itu kita jangan takabur dengan Allah. Kita jangan takabur sesama manusia. Tuan-tuan. Kita balik anti miskin. Balik telanjang. Orang kapankan kita. Orang semayang dengan kita, orang kapan dengan kita, dan kita minta pertolongan daripada manusia yang lain untuk dibawa kita punya jenazah ke tanah perkuburan untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Semua manusia, engkau kaya, engkau miskin, engkau ustaz, engkau siapa, engkau datuk, engkau tan seri, engkau siapa, menteri, wakil rakyat, kau JKK kampung, tetap memerlukan pertolongan daripada siapa, dengan pertolongan daripada manusia yang lain. Lepas itu kita jangan sombong dengan orang. Jumpa orang kena bagi salam. Jumpa orang kena hormat. Nabi cakap dah. Akhir zaman bila dunia dekat dengan yaumul qiyamah, orang tak beramal dengan sunnah Nabi. Orang tak beramal dengan sunnah Nabi. Orang tak beramal dengan sunnah Nabi. Tuan-tuan. Orang takut nak beramal sunnah Nabi. Malu nak beramal dengan sunnah Nabi. Tuan-tuan. Ini akhir zaman dunia dekat yaumul qiyamah. Satu sunnah akhir zaman kita tegak dengan satu sunnah dapat pahala 100 mati syahid. Tuan-tuan fikir ya. Tak payah pergi Palestin perang, tuan-tuan. Tak payah. Ya. Hamba yang dapat ni adalah hamba Allah, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat lain tak dapat. Macam mana hari Jumaat. Tuan buka kitab tasawuf, apa kata Imam Ghazali Hujatul Islam. Allah panjang umur kamu tu bukan untuk makan-makannya. Allah panjang umur kamu tu bukan untuk main gym. Ya. Panjang umur ni, Allah bagi panjang umur, Allah bagi peluang untuk kita bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, minta ampun dengan Allah. Tuan-tuan tahu apa kelebihan istighfar? Kelebihan istighfar ni, siapa baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ataupun astaghfirullahal azim paling pendek, dia kunci untuk kita tentang rezeki. Tentang siapa istighfar kepada Allah, hidupnya berkat. Hajatnya Allah makbulkan. Ada masalah, Allah selesaikan. Bila dapat balak dan wabak, Allah angkat balak dan wabak. Ni kelebihan istighfar. Tapi akhir zaman manusia tidak mahu istighfar, minta ampun dengan Allah. Tidak mahu bertaubat kepada Allah. Allah bagi COVID, dia pun tak tahu. Alah COVID, ya. Tak ada apa-apa COVID. Ya? Jangan kita lupa pada zaman Nabi-Nabi yang terdahulu. Allah tenggelamkan bumi. Allah turunkan hujan api. Ya? Jangan sampai nanti Allah turunkan hujan api, baru manusia ingat tentang Allah. Tapi manusia lupa, tengok berlaku di Palu. Tuan-tuan, Palu, berlaku di Palu, bumi berpusing. Pusing bumi tu. Manusia masuk dalam bumi. Sebab apa? Sebab melanggar perintah Allah.
Itu yang kita paling takut, tuan-tuan. Yang paling kita cukup takut. Ya? Jadi manusia ni memang kita nak buka dalam Al-Quran. Manusia dan jin ni, dia lupa. Walaupun datang hari Jumaat pun dia lupa. Dia tak ingat Allah. Dia lupa. Ya? Yang ingat Allah ni, yang takut dengan Allah, makhluk-makhluk yang lain. Manusia dia lupa, dia sibuk dengan hiburan. Dia lupa. Di antara dua golongan, manusia dan jin. Dalam hadis sebut, manusia dan jin. Dalam Al-Quran sebut, apa kata Allah? Kal an'am. Mereka lebih teruk, lebih hina daripada binatang. Tentang buka dalam hadis, tentang ambil uduk. Kalau kita tengah beruduk, air tak ada air satu botol. Datanglah orang tak semayang. Datanglah seekor anjing. Apa kata Rasulullah? Kamu bagi air itu kepada anjing. Jangan bagi kepada orang tak semayang. Hina tak hina orang tak semayang. Nampak? Ya. Salah satu bumi ni putar tak betul. Balak banyak. Wabak banyak. Putar tak betul. Ramai orang tak semayang. Sebab semayang ni bersangkutan dengan bumi. Kita buka dalam hadis. Buka dalam kitab rahsia bab solat. Kita punya surah Al-Fatihah. Dia 7 ayat. 7 ayat. Surah Al-Fatihah tak silap aku. Ayat dia punya huruf 142 huruf. Surah ayat Bismillah 19 ayat. Ni tentang dalam bab solat. Dalam bab solat. Itu bila kita semayang, 17 anggota kecil yang besar. 17 anggota dia menyembah Allah. Campur dengan surah Al-Fatihah. 7 campur 17. 24. 24 adalah putaran bumi. Bumi pusing. Itu bila itu yang ulama' takut bila di Mekah orang tak tawaf. Itu ulama' takut. Bila orang tak tawaf, orang tak solat ni, bumi berhenti. Itu ulama' cukup takut, tuan-tuan. Tapi manusia yang lalai, dia tak takut bumi berhenti. Ada setengah kedai pula, biasa kedai buka 24 jam. Dia buka kedai makan 25 jam. Aku kadang termasuk tak ada PKPB, tuan-tuan, ceramah sana, ceramah sini. Ada kedai, 25 jam. Hebat, dia lebih hebat putaran bumi, tuan-tuan. Ya? Ini yang manusia yang sibuk tentang dunia, tuan-tuan. Ya? Kadang-kadang nak menangis bila PKPB nangis macam mana? Tak boleh nak ceramah masjid surau. Bukan tak boleh ceramah sebab tak dapat duit minyak, tuan-tuan. Ya? Aku kalau orang tak bagi duit minyak, aku tak heran. Sebab aku ada Allah, aku ada Tuhan. Ya? Sedih tu tak boleh nak buat kerja Nabi. Tak boleh nak pergi berdakwah dekat sana, berdakwah dekat sini. Tidak boleh merasa susahnya macam mana Nabi susah. Tuan, itu yang rasa sedih. Ya? Bukan sedih pasal apa, tuan-tuan. Ya? Tak ada ceramah pun, Allah ada. Ada ceramah pun, Allah ada. Anak aku cakap aku, ya, ayah ada ceramah pun, elok ayah makan. Tak ada ceramah pun, elok je ayah makan. Yalah, aku ada Allah. Tuan-tuan, kita ada Tuhan, kita ada Allah. Tuhan itulah Allah. Ya? Ni tak ada. Rumah kena ketuk, tuk, dah panggil Tok Bomo. Ya? Memanglah rumah kena ketuk dengan jin, rumah tak baca Quran. Tuan-tuan, ya? Rumah tak ada kalam Allah. Rasulullah kata apa? Dalam rumah ni kena ada 4 perkara. Kalau 4 perkara ni dalam rumah ni berkat. Apa dia? Dalam rumah kena ada kitab Al-Quran, kena selalu baca Quran. Dalam rumah kena ada kitab hadis, kena baca kalam-kalam hadis, kalam-kalam Nabi. Dalam rumah ni kena ada orang istighfar. Dalam rumah ni kena orang selalu selawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat, jangan tinggal selawat. Hari ni hari Jumaat, selawat khas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Siapa selawat 1 kali khas pada hari Jumaat, Allah ampunkan dosanya 1 tahun. Tuan-tuan fikir. Kalau baca 5 kali, 5 tahun. Tuan-tuan. Yang dapat umat Nabi, umat Nabi Muhammad. Umat Nabi lain tak dapat. Tuan-tuan. Kena banyak amalan, banyak kumpul amalan. Tuan-tuan. Ni tak ada. Banyak masa habis depan TV. 4 jam depan TV. Umur dah 50 depan TV. Tuan-tuan. Ya? Sampai tengok TV, makan koci. Tuan-tuan. Ya. Bukan orang sini, orang tempat lain. Dekat Brazil sana, tuan-tuan. Ya? Yalah, kita tengok TV, tengoklah. Tapi jangan lama sangat. Ya? Kadang pelik, baca Quran tak boleh lama. Tengok TV boleh lama. Itu yang kadang masalah dia. Tuan-tuan, ya? Memanglah kita ni tak boleh lari pada hiburan. Kita ni manusia. Tuan-tuan, kita ni manusia biasa. Bukannya Nabi. Ya? Tapi jangan lupa. Bila kita dah lalai, jangan lupa kita ingat Allah. Tuan-tuan, ya? Kita dah buat salah dengan Allah. Jangan kita lupa istighfar. Tuan-tuan, itulah kaedahnya, tuan-tuan. Kita minta ampun dengan Allah. Aku ni dah buat salah ni, wahai Allah. Ya, aku ni banyak salah. Minta ampun lah dengan Allah, tuan-tuan. Allah ni suka hamba yang berhajat kepada dia. Allah suka, tuan-tuan. Ya, minta ampun dengan Allah. Ya. Islam, ya. Islam ni menurutkan perintah. Dia menurutkan perintah, dia tak melanggarkan perintah. Azan dilaungkan, berhenti kerja. Azan dilaungkan, tutup kedai. Tengok Mekah, Madinah. Azan tutup kedai. Semua kedai tutup. Madinah, Mekah, semua tutup kedai. Semayang berjamaah.
Ya, walaupun tak pergi masjid, tak sembahyang jemaah, kau sembahyang kat rumah, tutup kedai, hormat orang azan. Tak ada azan goreng mi. Sibuk dia tahu duit. Duit. Dia sibuk cari duit. Tuan-tuan kena ingat ya. Duit tu Allah yang punya. Allah yang punya duit. Kita ni tidak ada apa. Tuan-tuan, tak ada apa. Kita masa depan kita, tuan-tuan, masa depan kita ni mati. Itulah masa depan kita, tuan-tuan. Lepas tu tak salah nak simpan duit, tak salah. Kalau kita simpan duit, ada tujuan untuk pergi umrah, untuk pergi haji, untuk tolong orang, tak salah. Tapi kalau kita simpan duit untuk masa depan, untuk anak aku senang, bini aku senang, salah akidah, boleh jatuh kapi. Tahu, hati-hati ya, tuan-tuan. Ni ulama tauhid bagi tahu. Tuan-tuan, ya? Ulama tauhid bagi tahu. Jangan salah akidah, jangan salah akidah. Tuan-tuan, ya? Kita kena belajar tentang takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir yang boleh berubah dan takdir yang tidak boleh berubah. Ya? Tengok Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, mereka semua hebat-hebat. Imam Nawawi, Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Dawud At-Ta'i, Syekh Abdullah Al-Mubarak, semua hebat-hebat, tuan-tuan. Diorang hanya ada Allah, tuan-tuan. Ya? Sebab mulut dia suka zikir. Bukan macam kita suka rokok. Dekat surau memanglah tawaduk, tuan-tuan, tawaduk. Allah. Orang tengok macam wali songo. Bukan surau sini, tempat lain, tuan-tuan. Kadang-kadang bab rokok pun bergaduh, ya. Jangan bergaduhlah bab hukum, tuan-tuan. Jangan bergaduh bab hukum, ya. Jangan bergaduh bab hukum. Ya, kadang orang isap rokok tak boleh jadi imam, ya. Darah-darah haram, ya. Jangan bergaduh bab hukum, ya. Kita buka hukum asal, ya. Buka hukum fikih dia macam tu. Jangan bergaduh bab hukum, ya. Kadang yang pelik bab makruh kita bergaduh, bab haram tak nak bergaduh. Ini kadang masalah, tuan-tuan, ya. Orang tu isap rokok asal dia makruh, dia akan jatuh haram bila masuk benda haram, tu je. Ya, tapi bab tentang haram kita tak nak tegur. Kita tak masalah. Kadang ahli keluarga kita ada pakai seluar pendek. Kita tak nak tegur pun, biar. Ya, kawan-kawan kita sama-sama konvoy naik basikal, kayu basikal petang-petang pakai seluar pendek. Kita tak nak tegur, biar. Takut dia tersinggung. Ya. Kena tegur lah, tuan-tuan. Ya. Bukan apa, nanti kita akan ditanya dekat negeri akhirat. Kena ditanya. Tu tadi orang tanya aku, Ustaz, kilang saya, orang-orang asing tidak dibenarkan sembahyang di surau. Apa hukum dah, Ustaz? Ya. Aku jawablah bahasa hukum dan kau tanya aku kena jawab lah. Surau masjid Allah punya, bukan kita punya. Allah punya, bukan kita punya. Harus kunci masjid surau jika ada beranda. Sebab apa? Orang musafir nak iktikaf, nak solat. Haram kunci kalau tak ada, maksudnya kalau tak ada, maksudnya kita kunci masjid tu, kalau masjid tu ada beranda, kita kunci haram. Ya? Tak boleh. Tak, kalau masjid tu tak, maksudnya kita tak ada kunci masjid. Kalau dia ada beranda, harus kita kunci. Orang nak senang, nak musafir, nak solat, dia nak iktikaf. Itu kaedah masjid. Masjid tak ada kunci. Bukan masjid kita, bukan atuk kita punya. Ya? Masjid ni Allah punya. Kadang orang tanya, macam mana orang asing? Orang asing kalau kita tak bagi sembahyang pun, kita berdosa akan ditanya oleh Allah SWT kat negeri akhirat. Bukan masjid ni Allah punya. Ya? Nanti jawab kat negeri akhirat. Jawab. Kenapa engkau tak bagi orang sembahyang? Kecuali memang dah jelas ini berpenyakit, mendatangkan darurah di dalam jamaah, mendatangkan darurah di dalam rumah Allah, maka kita bolehlah menghalang. Tak boleh nak halang, tak boleh. Ya, rumah kita lain. Rumah kita lain. Rumah Allah ni, ya, dia adalah milik orang, milik manusia. Milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, buka dalam bab tentang masjid, orang bukan Islam pun boleh masuk dalam masjid. Yang ni tak boleh masuk, yang ni tak boleh masuk dalam masjid ni, iaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjid lain dia boleh masuk. Untuk apa? Supaya dia dengar tazkirah, dia dengar tentang Islam. Ya? Ni tentang kaedah masjid. Ya? Ada masjid kunci. Ya? Kadang Tok Siak ni kadang yang paling jahat. Orang mula habis sembahyang dah kunci masjid, koltong. Orang tengah sembahyang sunat, Allahu Akbar. Dah kacau, orang lambat kan terkunci dalam masjid. Ya? Bukan Tok Siak sini, Tok Siak tempat lain. Dekat Brazil di sana. Ya? Okey, dah kadang kalau kita kan tak sebut kat Brazil, marah pula dia. Ingat tu, masjid ni rumah Allah, ya. Kita kena jagalah tentang masjid, tentang imarah dalam masjid, kena jaga sungguh, tentang adab, jaga sungguh adab pun jaga dalam masjid. Macam ni rumah Allah, kita kena jaga adab. Dalam hadis tu apa? Bila kita buat ni ketik tak ni tu, lari malaikat. Kalau ketik itu, kalau kentut, ya? Lari malaikat. Malaikat ni dia dekat, dia damping dengan hamba Allah, dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia dekat dengan Allah. Ya, dekat dengan Allah. Perbanyak zikir, perbanyak baca bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala hayyil ladzi la yamut. Banyak-banyak baca.
Allah jaga kita tuan-tuan. Allah selamatkan kita dunia dan akhirat tuan-tuan. Ya. Yang selamat dekat negeri akhirat tak ramai tuan-tuan. Ya. Tak ramai yang selamat tuan-tuan. Manusia berbondong-bondong. Ya. Itu yang ada orang tanya lagi, Ustaz, macam mana kalau kita bagi orang makan? Tuan-tuan, apa kelebihan bagi orang makan? Kelebihan bagi orang makan, kalau segi dunia, Allah tambahkan rezeki kita. Segi dunia, Allah sihatkan kita. Segi dunia, umur kita panjang tu segi dunia. Segi akhirat, betul ke akhirat ni, tuan-tuan, yang boleh tolong kita ni, amal-amal kita ya, tuan-tuan. Itu yang disambungkan dalam hadis, iaitu yang Ummul Mukminin bertanya dengan Rasulullah SAW. Apa kata Ummul Mukminin? Ya wahai baginda, aku nak tanya di padang mahsyar, engkau kata manusia semua telanjang. Kata Rasulullah, ya benar. Tetapi ada yang tidak telanjang, iaitu yang tidak telanjang para nabi dan para rasul, yang tak telanjang para syuhada, dan yang tidak telanjang di antara umatku yang mereka hidup dekat dunia ni, yang tak telanjang dan mereka tidak ada harga, tidak lapar, mereka bagi pakaian, bagi duit kepada orang susah. Orang ni beli pakaian, orang ni beli makan minum, orang ni beli makan minum, dan orang ni suka bagi makan minum kepada orang-orang yang memerlukan. Ini di padang mahsyar. Betul, jangan kedekut sangat tuan-tuan. Ini kurukut punya orang, ya. Kurukut punya orang, busuk punya orang, ya. Kalau makan boleh 60-70 selamba je. Kalau nak bagi infak pada jalan Allah, nak keluar 50 tu menggeletar macam kena parking sing. Ya, 50. Dekat si Allah tak tunjuk, tuan-tuan. Allah tak tunjuk. Lepas tu kita ni berniaga dengan Allah. Allah beli kat sana besok, tuan-tuan. Kat sana baru Allah beli. Perniagaan dibeli, ada perniagaan yang laku. Ada perniagaan yang kurang laku. Ada perniagaan kan terus Allah beli terus. Tengok dia punya tentang dia punya amalan tuan-tuan. Ya, dekat negara akhirat. Dekat negara akhirat, Allahu Rabbi. Ya, nafsi, engkau, aku. Kameraman tak boleh jumpa aku. Aku tak boleh jumpa dia. Tak boleh. Cari aku tak jumpa dia. Ya. Cari aku tak jumpa dekat negara akhirat, tak jumpa. Manusia bukan ratusan, bukannya juta, tak tahu cakap million, banyak manusia pada zaman Nabi Adam. Tu Nabi fikir. Semua manusia siapa apa? Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, ampunkan dosaku. Sama Nabi-Nabi lain pun sebut itu. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, ampunkan dosaku. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Rasulullah je lain. Rasulullah jawab apa? Ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, ampunilah umatku. Nampak? Ni Rasulullah. Ya, siapa tak kasihkan Rasulullah lagi tak tahu lah, tuan-tuan. Ya, tak cintakan Rasulullah lagi tak tahu lah, tuan-tuan. Ya, itu nak buat kerja Nabi, jangan takut. Ya, tak ada kadang nak suruh bini tutup aurat pun takut. Kadang bini main handphone je. Nak cakap dengan bini suruh berhenti main handphone, suruh baca Quran pun takut. Ya? Takut kena balik handphone dengan bini. Kena berani dengan bini. Kena berani. Maksudnya tu yang kata ulama, kamu dengan bini kamu kena didik bini kamu. Ya, kamu ajar bini kamu, suruh dia buat baik, didik ya. Ku anfusakum wa ahlikum nara, ya. Tu. Ni tak ada, ya. Ni ada seorang hamba Allah pula tanya dengan aku. Ustaz, saya nak kahwin lagi ya, Ustaz. Aku cakap kau nak kahwin, kenapa cakap dengan aku? Salah, nak ikut cara Ustaz lah. Kau nak ikut aku ke ikut Nabi? So, dia diam sekejap. Nak tanya dengan Ustaz, nanti kalau saya kahwin dua, bini saya serang saya tak Ustaz? Aku cakap, mana aku tahu bini kau? Kau tanya oleh bini kau tahu bini perangai bini kau macam mana? Ya, kau tahu mana aku tahu bini kau serang tak serang? Kau tanya aku pula, ya. Kau betul nak senang tuan-tuan nak nikah senang. Macam tuan-tuan kan nak nikah walaupun jalan tak larat, nak nikah Mana-mana lelaki tuan-tuan, aku ceramah di Kelang, ada seorang hamba Allah jalan dia macam mengesut. Jumpa aku, Ustaz jangan balik dulu, Ustaz jangan ni. Ada apa? Nak tanya sikit boleh? Apa? Ustaz ada amalan-amalan tak? Saya suka dekat janda ibu tunggal tu. Kenapa? Amalan supaya dia lembut hati, dia suka saya. Padahal jalan tak larat umur 70 tuan-tuan. Ya, nampak. Aku bagilah amalan kat dia, tak tahu dapat tak dapat tuan-tuan. Ya. Orang lelaki mana-mana jalan tak larat tuan-tuan. Ya, semayang kuat ya, kalah dengan wanita, kalah dengan perempuan tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan lupa Barsisa, siapa Barsisa? Barsisa ni seorang wali Allah. Malam semayang tak tinggal, siang berpuasa. Iblis jahat, dia hantarnya perempuan. Nampak tu Barsisa. Semayang boleh di atas udara. Kita semayang atas kursi. Ya? Semayang boleh atas udara. Barsisa. Ya? Ya? Tak masalah. Tak larat semayang atas kursi. Ya? Ya? Dah sampai masa dia. Nak macam mana? Pada kita ni baharu. Jirim. Ya? Mengambil tempat kita ni bertongkol. Kita memerlukan pada satu ketika kita sihat, pada satu ketika kita tak sihat. Tentu
Ni kadang bas semayang orang banyak bergaduh. Semayang jarak, semayang tak jarak, ya. Kau nak semayang jarak, kau semayang ah, tapi pahala kau kurang ah. Ya. Tapi dalam hadis Nabi tak pernah semayang jarak. Kita ada semayang nak bergaduh sini. Yang tak boleh kalau tak semayang, tu ya. Ya, maghrib lepak kedai makan bawah ni. Sokok bawah, isap beg bawah ni. Aku tuan-tuan ya, kalau sekolah kami maghrib kau bawa isap rokok ke tak naik semayang memang kena ke bagi ke aku tak boleh, nanti aku bagi aku kena ke aku pula kena, faham ini bukan kawasan aku tuan-tuan ya. Kawasan kami lain, kawasan kami orang pakai seluar pendek tak boleh ya. Madrasah kami tu baru ni ada seorang hamba Allah datang dekat sekolah kami baru semalam ya. Panggil dia Mak Haji, Pak Haji ya, panggil itu. Dia hantar barang, hantar tepung ya, hantar sekolah kami. Dia kata seronok lah sekolah ustaz ni, aman, sunyi je. Ya, tak ada gangguan apa-apa. Nak dengar orang pasal lagu pun tak ada. Ya, aku kata memanglah sunyi, tapi malam babi banyak. Ya. Babi banyak oh. Ya, banyak babi. Ya, banyak babi, bukannya babi bela ni, babi hutan kata. Ya. Kali lalu 20 ekor kruk. Ya. Oh, babi ustaz, takut saya ustaz ya. Itu tuan-tuan ya. Kalau kami ni sunyi, malam sunyi dengar orang zikir. Ya orang zikir ya. Baiklah alim Islam. Tuan-tuan 1 jam berhenti ya sebab pembayaran 1 jam, ceramah 1 jam. Aku tak minta duit, tuan-tuan bagi, Datuk bagi aku ambil ya. Ambil. Ada setengah tempat dia pandai, dia pikat hati aku. Dia bagi envelope tebal dalam ya. Aku balik rumah kata, banyak ni aku dapat ni. Buka-buka duit RM1, tuan-tuan ya. Ya. Kita tak boleh elak pada takdir, tuan-tuan. Dah tulis banyak itu lah. Ya. Banyak itu lah. Sama air ni, air. Kita kena minum. Sebab tu kalau kita belajar tauhid, bukan air ni yang menghilangkan haus. Allah yang menghilangkan haus. Kalau orang salah, air ni, ya kita masuk, belum milik kita ni. Kadang baru masuk, tepih dia anak. Kadang baru masuk, kita muntah. Wah, ya. Ni kaedah kita kena belajar tauhid ah. Bukan ubat tu yang memberi bekas. Jangan kita qadariyah. Wah, ya. Tu. Tu kadang tadi aku cakap dengan bini aku, tengok yang orang naik motor mu pakai mask, ya. Dia takut kena saman 1000 tapi tu pakai lidah tak pakai. Dia takut dia kena saman 1000 sebab tak pakai mask, tapi dia tak takut kepala dia pecah. Ya. Ya, memanglah yang memecahkan kepala adalah Allah. Pakai topik ledak pun pecah, tak pakai pun pecah. Wah, tu. Ada seorang hamba Allah, ya, seorang pemuda, dia balik mengaji di Selangor. Dia balik mengaji tuan-tuan, dia langgar lori, kepala putus, serban tak tertanggal, tuan-tuan. Ya. Hebat lah, ya. Tetap dengan sunnah Nabi. Wah, ya. Tuan-tuan, ini kelebihan orang pakai serban. Tuan-tuan jangan dulu pakai serban, ya, pakailah serban, ya. Janganlah kata orang pakai serban perempuan tak suka. Aku 3 tuan-tuan bini aku, faham ya. Itu pun ada orang tawarkan lagi, aku tak payahlah, faham ya, tak payah. 3 pada susah, faham ya. Kalau balik rumah yang ni ceramah lain. Ni ceramah balik yang ni dia baca kitab hadis lain, tuan-tuan ya. Orang perempuan ni yang memang dia suka ceramah. Tu belakang, suka ceramah orang belakang, ya. Memang suka ceramah. Memang orang perempuan memang macam tu. Dia sebenarnya apa kata ulama? Dia sebenarnya apa? Dia ceramah tu apa? Hiburan dalam rumah tangga, tuan-tuan. Hiburan dalam rumah tangga. Kalau dia tak ceramah dalam rumah tak ada hiburan, tuan-tuan ya. Kalau dia diam tak ada hiburan, tuan-tuan ya. Biar dia ceramah. Ya, kalau tak tahan keluarlah rumah, tuan-tuan ya. Tenang ya. Yang pertama alif, sim adalah Islam. Yang kedua alif adalah Islam. Yang kedua sim selamat ya. Siapa ikut Islam selamat Selamat dunia, selamat kat negeri akhirat. Selamat ya. Selamat dalam kubur, selamat tuan-tuan ya. Kubur ni tempat yang menakutkan, kubur ni. Lepas tu bila kita masuk dalam kubur, tak siapa dengar tangisan kita meraung-raung minta tolong. Orang tak dengar, anak tak dengar dalam kubur. Ya. Lepas tu bapak ni memerlukan pertolongan anak-anak dia. Tuan-tuan. Tengok anak ni tuan-tuan. Anak ni ada seorang ulama tasawuf beritahu apa? Kalau kamu dah mati, kamu dah tinggal dalam liang lahat dalam kubur. Kalau anak kamu masih tak datang tengok kamu, itu bukan anak yang soleh. Itu anak yang derhaka kepada Allah. Dan anak derhaka kepada mak bapak. Tak datang tengok mak bapak, tuan-tuan ya. Ini akhir zaman. Tapi di Kuala Lumpur ada seorang datuk. Datuk ni tuan-tuan, dia setiap hari nak pergi tempat kerja, ya, dia akan pergi tanah perkuburan, dia ziarah kubur mak bapak dia setiap hari. Tuan-tuan. Ini kelebihan anak yang soleh. Betul lah kata ulama. Guru aku pernah cakap dah, dia kata apa? Nanti bila kamu mati, nak tengok anak tu soleh tak soleh di antara ramai-ramai anak kamu, anak ni masih pergi tanah perkuburan kepada kamu, dia tengok kamu, dia contoh masa kamu hidup, dia datang seminggu sekali, kamu dah mati, dia datang tanah perkuburan seminggu sekali, tu anak kamu anak soleh. Ya? Dia tak ada, datang kubur mak setahun sekali hari raya. Ya?
Itu menangis. Cakap dengan orang dah mati. Bodoh orang. Ma minta maaf. Raya ni baru dapat balik. Baru habis PKPB ni. Ada surat baru boleh balik. Cakap orang dah mati apa? Haram cakap orang dah mati. Tuan-tuan. Cakap orang dah mati tak guna. Contoh, aku cakap dengan dia. Dia tidur cakap. Zakir, ada tak orang sini jemaah perempuan yang muda-muda ustaz nak lah. Contoh macam tu kan. Contoh. Dia tak dengar. Tuan-tuan cakap. Dia tak dengar. Dia tidur. Cakap orang tidur. Apa cakap orang dah mati apa? Tuan-tuan. Haram cakap orang dah mati tak boleh. Ambil berkat boleh. Ya Allah, dengan berkat mak bapak aku, ampunkanlah dosa-dosa aku, jadikanlah aku ni orang soleh. Minta berkat boleh kata ulama, tuan-tuan. Kita datang tanah kubur ni, mak bapak tahu. Tuan-tuan. Jiran tahu, orang ahli kubur tahu. Tuan-tuan. Adalah hadis. Nanti kita mati tahu lah. Tipu lah. Mana ada. Tunggu mati esok. Dah mati esok baru tahu lah. Sebab kita belum mati. Alam barzah ni bukan macam alam dunia. Alam barzah ni. Tuan-tuan. Siapa yang baik, dia simpan rohnya di Ailiyyin. Siapa yang tak baik, di Sijjin, tempat yang celaka lah. Dalam hadis menyebutkan lagi, roh yang baik ni, dia duduk, dia buat teleh, burung-burung yang hijau. Mereka berterbangan di dalam syurga-syurga Allah. Okey lah. Syurga Allah. Dekat dunia ni pun kita tak pernah masuk istana, tuan-tuan. Istana punya hebat kita tak pernah masuk. Tak pernah masuk, tuan-tuan. Macam mana tentang syurga Allah lebih hebat daripada istana? Tuan-tuan fikir lah. Allahu Rabbi, syurga Allah ni, tuan-tuan. Fikir lah. Bila dari syurga ni, dia walaupun dalam syurga ni ada lelaki-lelaki yang lain, dia tak pandang lelaki lain. Dia tengok suami dia. Fikir lah. Fikir lah. Allahu Rabbi tak cerita tentang bidadari Allah. Dia panggil suami lambut panggil. Bukan cakap dunia, bidadari dunia ni. Lembut masa baru nikah Bang. Masa baru nikah main lembut. Masa baru nikah ni gincu. Ini bokak ni macam langsui ni. Macam lampu terpelat. Bokak hijau tutup merah masa baru nikah. Main wangi. Kadang masa baru nikah panggil suami dalam bilik. Panggil pakai gelang kaki. Goyang. Ting. Masa baru nikah. Dah lama. Gincu tak ke mana. Wangi-wangi tak ke mana. Pakai baju kelawar tak kepang dalam rumah. Itu salah kaedahnya. Sunnah tak ada. Ikut sunnah. Masa baru nikah je. Lepas tu orang lelaki dia nak kahwin lagi. Sebab tu lah. Sebab dia nak merasa malam pengantin baru tu. Dia nak merasa macam mana baru nikah tu macam tu seronok. Lepas tu nak nikah. Ni semua nak nikah ni. Cuma takut bini je. Tuan-tuan. Hebat. Tuan-tuan kalau tak percaya, orang perempuan tak percaya. Pakai malam ni balik pakai gincu. Pakai gincu ni buka hijau tutup merah. Ni semua spray. Duduk kat bilik goyang gelang kaki. Ting buat. Tengok suami dia tak ada pergi kolam pancing dia. Dia tak ada lepak ke dia mamak, tak ada main telefon, tunggu masuk bilik. Tengok. Sebab dia dapat malam pengantin baru dia dapat balik. Tuan-tuan, dapat balik. Itu kaedahnya. Dalam rumah tangga sunnah-sunnah banyak kita tak buat. Mana tak buat. Sama orang lelaki pun. Orang lelaki sebelum nikah main gym. Main gym dah nikah pun tahu perut borai sambut. Tak tahu sambut sebab dia main gym tu ada matlamat nak memikat perempuan, dia main, ada matlamat untuk badan cantik biar orang suka, orang puji. Salah. Tuan-tuan tahu, buka sejarah, tanya Datuk. Nabi Rasulullah SAW ni badan dia macam mana? Badan Nabi ni buka dalam hadis seperti ketulan tisu. Badan dia ketul-ketul Nabi. Bukan macam kita semua borai. Kita kalau tidur tak nampak muka, perut je kat atas. Sama, tuan-tuan sama, aku pun sama. Nabi seperti ketulan tisu. Dia di antara di bumi Mekah yang terkuat di bumi Mekah. Dia pernah menumbangkan seorang ahli wrestling yang bernama Rokanah. Tak silap. Rokanah ni boleh tumbang ke orang. Nabi tumbang dia sekali. Itu yang Rokanah ni masuk Islam. Lepas tu zaman wrestling, zaman Nabi dah ada lah. Tapi orang Yahudi dia pesong tentang wrestling. Zaman Nabi orang wrestling tak pakai seluar pendek, tak pakai spender. Sekarang wrestling pakai spender. Siapa tak suka tak? Orang perempuan pakai coli pun tak suka tuan. Aku pun suka tengok. Dah pakai baju dalam, siapa tak suka? Itu tengok wrestling dia haram. Bukan sebab haram pun, sebab buka aurat tu je. Kadang pelik-pelik orang surau orang masjid. Balik surau masjid, seronggot kat kedai mamak. Pakai ketayak putih tengok wrestling. Orang surau. Bukan orang surau sini, orang tempat lain. Jahatnya orang Yahudi, dia pesong. Dia pesong orang Islam.
Sama, dia nak menyesatkan orang Islam, dia hantar hiburan. Dia manusia ni, umat Nabi Muhammad ni, dia lalai dengan agama. Lalai dengan Islam. Tuan-tuan. Ya? Macam handphone lah, handphone. Tuan-tuan, tengok lah. Bini jauh dengan suami. Anak jauh dengan mak. Anak jauh dengan bapak. Main handphone kat rumah. Dengan PUBG je. Ya? Dengan game tu. Macam dia ni, macam dah anak yatim. Tak ada mak bapak dalam rumah. Tuan-tuan. Ya? Isteri sibuk lah dengan WhatsApp grup ibunya. Tanya dek kutunya lah. Itulah, inilah. Suami dengan geng motor dia, geng Y suku, 3 suku dia. Sibuk dengan WhatsApp dia tak dengan bini pun tak tahu. Tu yang kasih sayang makin lama makin renggang. Bangun-bangunnya tengok handphone. Bukan bangun-bangun tengok bini, tuan-tuan. Ya. Bangun-bangun tengok handphone. Orang dulu tak ada bangun-bangun sebab kalau Allah. Ya. Bangun-bangun tengok Quran. Orang dulu. Ya. Dia katakan dunia hampir dengan yaumul qiyamah, dekat dengan kiamat, tuan-tuan. Ya. Benda ni dah terbabit, dah sampai ke di pelusuk-pelusuk, dah dimasuk dah di penjuru-penjuru pondok. Pondok pun masuk lah, tuan-tuan. Dekat pondok pun habis lah, tuan-tuan. Dekat pondok pun habis, jahanam. Masuk dah benda-benda macam ni. Tak boleh nak apa-apa lah. Ni dah dunia akhir zaman, zaman internet, tuan-tuan. Orang tanya aku, Ustaz belajar live macam ni, apa hukum? Hukumnya dapat kat pahala tapi kurang. Tapi belajar macam ni, adab pun tak ada. Dia kata belajar macam ni, kita nak tanya Ustaz macam mana? Ustaz, macam mana semayang atas kursi? Macam mana semayang duduk atas kursi? Macam mana semayang baring? Tanya Ustaz jawab apa? Ustaz nak tunjuk pun susah. Tu baru ni orang tanya aku, Ustaz, kaki saya berdarah. Ya, berbalut macam nak semayang. Aku kata wajib semayang. Ya, kau nak semayang, kau balutlah kaki kau tu, tetap wajib semayang. Tapi macam mana Ustaz? Dalam telefon payah lah, tuan-tuan. Tu orang dulu dia mengaji, dia jumpa tok guru orang dulu. Zaman-zaman dulu. Orang sekarang dia senang panggil Ustaz. Ustaz datang, jangan lupa ya malam ni ceramah. Dia nak bagi dia minyak Ustaz, jangan risau lah. Ustaz pun datang. Orang suruh lupa pula bagi dia minyak. Marah Ustaz. Apa ni? Tadi kata nak bagi dia minyak, tak bagi pula. Hati-hati ya. Aku ceramah orang tak bagi dia minyak pernah. Ya? Dia tersilap bagi envelope. Malam ni jangan silap envelope lah. Ya? Dia letak envelope atas meja. Ya, atas meja. Atas meja. Dia itu dia kena kabut, dia terus pergi masjid. Dia bagi aku envelope, bagi ya. So, aku ambil ya. Sampai di area al-tapah aku nak makan. Buka. Oh, kosong ni. Apa orang masjid ni bohong aku ke? Ya. Aku terdetik hati aku, ni Allah nak uji aku ni. Ya, aku ceramah kerana duit ke kerana apa? Aku tak apalah. Ya, tulis yang tak ada tu, ya. Kebetulan masa tu dalam poket dengan RM2 tu, tuan-tuan, ya, RM2. Tak apalah, nanti makan dengan adalah orang bayar tu, tahulah Allah kerja Allah. Baru nak pergi tanya, dah ada orang bayar, tuan-tuan, ya. Tu tak lama dia datang sekolah, dia hantar, Ustaz, ni duit tu saya terlupa. Saya letak atas meja. Rupa anak saya ambil. Dia ambil masuk poket dia. Macam kanak-kanak dia ambil, dia bukan tahu apa pun. Poket dia. Betul lari. Tah dia pun tertidur Ustaz. Enlock dalam poket dia. Saya ingat duit dari enlock tu duit untuk Ustaz saya bagi lah. Saya pun tak tengok. Rupanya memang tak ada duit. Minta maaf lah Ustaz. Ya. Nak macam mana? Sabar je lah tuan-tuan. Ya. Iaitu SIM selamat. Ya. Selamat. Nak selamatkan dunia akhirat dekat dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah oleh kamu akan Allah, akan ingatan yang banyak. Kena banyak ingat banyak. Banyak ingat banyak. Ya. Ni duduk-duduk ni sebutlah kalau Allah dalam jantung. Allah. Ini hari Jumaat. Sebab apa? Ya Allah 1000. Ya. Tuan-tuan tahu kenapa aku makin lama makin sayang Datuk? Sebab Datuk dia suka ingat aku dengan agama, dengan selawat. Ustaz, jangan lupa selawat. Nampak tu aku sayang Datuk. Kita ulama bagi tahu dah. Ya. Sahabat pun dah beritahu dah. Kalau kamu ada kawan yang dia ingatkan kita, kamu jangan tak semayang, kamu jangan tak semayang sunat, kamu jangan tak selawat, jangan lepas kawan ni. Sebab dia ingatkan kita benda-benda yang baik. Tuan-tuan, ya. Dapat kawan macam ni untung lah. Untung cukup lah beruntung, ya. Baiklah, alik SIM sudah kita ringkas-ringkas ya tuan-tuan, ya, sebab dia sejam je ni, tak lama. Sebab belajar ni tak lama. Lama kan tinggal ke seorang. Seorang. Aku dah ngajar 9 tahun. Ngajar di penjara, ya. Di kem askar, tempat pelacur pernah ceramah. Tuan-tuan nak ikut boleh ya. Tapi kalau tak kuat tak payah. Ya. Bentang sejadah tempat pelacur tu kalau orang macam taib. Ya, bentang. Kalau macam tuan-tuan tak payahlah, tuan-tuan sakit gaut tak payah, ya.
Mentang jadah, kawan aku dah meninggal. Yang kawan aku janggut dia panjang. Dia suka beramal sunnah, serban dia, ya, dia pakai tongkat. Mentang jadah kami ceramah. Cerita bab Islam, cerita bab zina, cerita bab liwat, cerita bab arak, cerita. Datang ada orang datang. Ya. Perempuan-perempuan yang terbabit dengan pelacuran datang, ya. Laki-laki yang jadi pondan datang. Dengar ceramah. Dia boleh tanya, dia kata apa, Ustaz, ceramah Ustaz ni, ceramah bulanan ke mingguan ke harian? Dia tanya. Aku kata harian pun tidak, bulanan pun tidak, mingguan pun tidak. Datang ni tengok ketentuan Allah. Kami dekat sini Ustaz, tak ada siapa nak dakwah kami. Tak ada orang cerita bab neraka, bab syurga tentang kami Ustaz. Salah siapa? Salah pendakwah. Apa itu pentingnya pendakwah? Para dai ni dia kena dakwah dekat mana sekalipun dia kena berdakwah. Ya. Tapi kalau tak kuat, jangan pergi ceramah. Tuan fikir datang, dia datang tak pakai baju dalam. Pakai baju duduk punya ni. Kita ceramah, mula-mula ceramah tengok depan. Dah macam tu selonggok tengok atas ceramah kan. Nanti lain lari ilham ni. Faham agak senang. Mana hadis tu apa? Hadis tu apa? Kalau salah tolong betulkan. Bila keluarnya wanita daripada rumah, syaitan perangkap, syaitan duduk di buah dadanya, di punggung-punggungnya. Sebab itu kita suka tengok buah dada perempuan. Kita suka tengok punggung perempuan. Betul dalam semayang, Nabi suruh perempuan kat belakang. Tengok tadi imam semayang, ustaz jadi imam. Tuan-tuan tengok punggung ustaz, ada rasa apa? Tak ada rasa apa, syaitan tak duduk kat punggung dia. Cuba kalau perempuan kat depan. Aku duduk kat sop nombor 1, tuan-tuan. Sebab punggung perempuan perangkap syaitan. Tuan-tuan. Dalam hadis sebut macam tu. Tengok di Tarim, di Yaman. Tempat Habib Umar. Orang perempuan nak makan, dia berniaga di pasar nak makan, dia tutup dengan kain, dia makan dalam tu, tak nampak. Dia jaga sungguh, takut sangat. Kalau belajar, tok guru Habib-Habib mengajar, pelajar wanita, dia bukan macam kita. Tentang buat live lah apa, tak ada. Dekat dinding, dia tebuk lubang. Dekat sana, dia jaga sungguh, ikut sunnah sungguh. Kita tak ada, tuan-tuan. Ya? Tu di Tarim, di Bumi Aulia. Ya? Bumi Aulia, Uwais Al-Qarni. Tuan-tuan. Ya? Baiklah. Adalah taubat. Taubat. Ya? Perbanyaklah bertaubat kepada Allah. Perbanyaklah istighfar. Ya, tubana ya Allah wa raja'na ya Allah. Baca banyak-banyak. Hamba yang bertaubat ni Allahu Rabbi, doanya tak dihijab. Terus. Orang yang bersih doa tak dihijab. Tuan-tuan, tak dihijab. Tu tok guru, tuan-tuan tengok tok guru, ya. Wali atau tok guru, Habib-Habib, kita minta dia buat air penawar. Semua jadi. Sebab mulutnya suka istighfar, mulutnya suka zikir. Jadi je. Kita cuba buat. Tak jadi, manjang tak jadi. Dia benda sakit jadi sakit terus. Sebab kita ni mulut tak suka berzikir, tak suka selawat. Ya? Suka ngatur orang. Ya? Kadang dalam ceramah pun kata orang. Ya? Dalam ceramah kata ustaz tu. Ya? Tak bukan kita tak tahu. Secara umumiah, dia mana hukum syarak. Ya? Kalau secara infiradi, kita tembak khas, penembak tepat, tak boleh. Maksudnya kita kata, ni orang ni, apa ni dah merogol. Orang ni dah macam ni. Tak boleh, haram. Ya, berdosa. Kalau kita tambah dah sebut nama orang, tak boleh ya. Dalam kitab tasawuf sebab apa? Kalau kamu ada belajar dengan ustaz tu, belajar dengan guru tu, dia suka kata ustaz lain, suka mengata guru lain, kamu jangan mengaji dengan guru. Dan kita sebut itu. Kamu akan mewarisi sifat guru yang tercela tu ke atas kamu. Ya. Ini akhir zaman, tuan-tuan. Ya, akhir zaman. Baiklah, ringkas-ringkas sekali lagi nak berhenti. Dah seorang bangun kencing, tuan-tuan. Ya. Dah seorang lagi bangun, tuan-tuan. Ya. Memanglah bila kita dah berumur ni, ya, mudah terkencing, ya, mudah duduk lama sikit kebeh, ya. Memang. Aku dah ceramah 9 tahun, tuan-tuan. Mana-mana aku ceramah, kadang orang suka duduk tepi dinding. Tuan-tuan berhati kan? Ya, suka dinding, suka duduk tepi dinding. Ya, suka duduk jauh-jauh. Ya. Sampai aku bagi tahu dengan pengurusi bendahari masjid, dengan Nazir, nanti bulan depan masjid Nazir ni taruh paku kat dinding. Biar orang tak boleh sandar. Faham ya? Ada setengah ustaz, kalau duduk jauh-jauh, sandar kat dinding, dia marah. Kerja aku tak marah. Tuan-tuan nak sandar ke, nak duduk jauh pun aku tak marah. Ya? Tak ada masalah. Yang penting belajar tu je. Tuan-tuan nak baring pun tak masalah, baring. Tapi kalau tuan-tuan baring, aku ngajar baring. Faham ya? Tu. Alif, sim, ta, sudah. Qaf, sudah. Taubat. Ya? Mim. Ya? Alif tu Allah. Mim adalah ma'rifatullah. Tengok Nabi. Tengok Rasulullah SAW. Mula-mula dia mengajak orang, ajak apa?
mengajak tentang ma'rifatullah, kenal Allah. Itu semayang, kalau kita tak kenal Allah, macam mana semayang? Fahamlah zikir. Kalau kita sebut kalau Allah, kalau kita tak kenal Allah, macam mana? Ya. Ada setengah pendapat mengatakan bila kita menyebut kalau Allah, kita tak tahu mana, ya, tak dapat pahala. Atau pendapat mengatakan tetap dapat pahala. Dia ada dua pendapat itu. Sebab itu ke hukum ni dia banyak kaedah. Ya, dia panggil furu'. Furu' ni cabang, ya. Furu'il masail. Cabang tentang masalah. Ni. Bila kita mengaji, dia mudah dia faham. Ada setengah ustaz kata kalau kita sebut Allah, 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 tak dapat apa. Ya, tak dapat apa. Tidak mendatangkan apa-apa kata dia. Apa? Ni akhir zaman. Dia tak suka kita sebut Allah. Yang peliknya kalau orang menyanyi, boleh pula. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Ya. Senang macam ni. Dia sebut Allah, Allah ni secara jihar, ya, secara ringkas. Bila kita sebut Allah, ya, kita sebut Allah, Allah yang menjadikan langit, Allah menjadikan bumi, Allah menjadikan isteri, Allah yang memberi aku duit, Allah bagi aku ceramah, dia Allah memberi segala-galanya, ya? Secara pendek. Kalau panjang, Allah bagi aku isteri, itu panjang. Allah bagi aku solat, ya? Allah bagi aku hari ini bagi aku sedekah, sangat panjang. Itu yang secara pendek sebut Allah, 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 Allah. Contohnya ni, depan ni ada kereta nak langgar orang membuat. Kita sebut apa? Sebut apa? Kereta. Kereta je tak? Ada apa? Kereta nak langgar. Warna biru. Mati kau. Tak ada. Tak faham tu? Kena faham lah. Disebut kereta orang faham. Oh, ada kereta. Bila sebut Allah, Allah yang segala-galanya. Yang tu lah. Ya? Kalau kaedah solat. Kalau solat, bila kita takbiratul ihram, kita kena sertakan niat semasa takbiratul ihram. Ini pendapat yang pertama. Dia ada qasad, dia ada ta'arud, dia ada ta'yin. Sahaja aku semayang fardu maghrib. Sahaja aku semayang qasad, ta'arud, fardu maghrib lah, ya. Ta'yin kena Allah Ta'ala. Itu bila dia dapat, dia senang. Bila dia tak dapat, itu was-was. Tapi bila dia tak boleh dapat juga, dia dah belajar, tak boleh dapat juga. Satu pendapat mengatakan, sah semayang dia niat sebelum takbiratul ihram. Tetapi bagi orang yang berpenyakit, tu kaedah dia. Ya, ni hukum fikih dia. Tuan-tuan, ya. Tapi ada setengah orang pula, dia kata berapa semayang, ya, berapa semayang, niat je. Saja aku semayang fardu maghrib, dah niat je, tak payah semayang. Ya. Yang peliknya kalau nak berjimak, dia tak boleh niat. Boleh niat dengan bini. Saja aku berjimak dengan bini aku kerana Allah Ta'ala jimak. Dah duduk lah jimak. Ya. Makan tak boleh niat. Saja aku makan roti canai, ya, Datuk Zainal, kerana Allah Ta'ala. Dia nak dengan usahanya, dengan rasa, dengan zatnya. Ya. Itu yang pelik. Kalau semayang dia niat je. Ya. Ni akhir zaman, tuan-tuan. Ya. Hati-hati lah. Ya. Baiklah, min ma'rifatullah. Dah nak berhenti dah, tuan-tuan. Ya. Hayat, hidup. Siapa yang dia istiqamah, sebagaimana istiqamah, hatinya hidup, hatinya ada Allah. Hatinya ada Allah. Ya, semua balik kepada Allah. Semua balik kepada Allah. Ya. Hati ada Allah. Bini marah, ya, dia balik kepada Allah. Ini Allah suruh marah aku ni. Ya, Allah nak uji aku. Aku sabar tak sabar. Ya. Ya. Bini marah kita ke rumah tu, tuan-tuan. Dia membebel lah, itulah, ini. Ada je popek. Ya. Sebenarnya Allah nak uji tu. Lagi satu, tuan-tuan. Kita kalau beli buah, contoh beli buah pelam. Penjual pelam cakap, pelam, kita tanya, bang, pelam ni manis tak? Ya? Manis bang, makan. Kita beli, balik rumah, kita belah masam. Bila kita belah masam, kita marah siapa? Marah penjual lah. Salah. Marah tak boleh nak marah penjual. Isteri tak boleh nak marah suami. Tak boleh. Kita tak boleh marah. Bila kita marah, itu tanda kita tak bersyukur dengan Allah. Allah yang membuat pelam, manis ke masam, bila dapat dekat hamba ni, Allah nak uji. Kau bersyukur tak bersyukur? Tak ada merungut. Merungut. Masam lah, penipu punya pelam. Dia tak bersyukur dengan Allah. Kenapa Allah bagi masam? Sebab apa? Nak tengok kita lah. Sabar tak sabar? Ya? Bersyukur tak bersyukur? Tuan-tuan. Ya? Macam satu tempat, aku ceramah. Ceramah pertama aku datang, dia bagi aku 1,000. Oh, 1,000. 1,000. Aku tak minta tuan-tuan.
Tak tahu kalau malam ni 1,000 tak tahu. 1,000. Kali kedua aku datang, dia bagi aku 300. Aku kata, ni dah turun dah ni. Lepas tu dia minta aku kuliah bulanan. Kuliah bulanan. Dia bagi aku kuliah bulanan. Aku kata kuliah bulanan ni mungkinlah nak naik kot 1,000 kot. Naik 1,000 balik. Rupa kuliah bulanan 150. Makin turun. Tuan-tuan, tengok Allah nak uji. Kau buat kerja agama ni kerana siapa? Kerana duit. Kerana manusia. Tengok. Tuan-tuan. Sama kita menuntut ilmu. Kerana siapa? Tuan-tuan. Hayat. Hidup. Hatinya hidup. Bila dia hidup, dia dapat qanaah. Dia dapat kemuliaan. Kita ambil lagi 5 minit. Kita berhenti tuan-tuan. 5 minit. Kita tengok siapa tumbang malam ni. Siapa tumbang. Memang tuan-tuan. Belajar ni. Dia mula duduk sila. Lepas tu duduk tahiyat. Lepas tu duduk belunjuk. Atau ngesok. Sandar dinding. Ada tiang. Kalau tak ada tiang, tumbang. Tuan-tuan. Kita ambil bak hati sikit. Lepas tu kita tutup. Tuan-tuan. Ambil dekat ringkas. Tak tahu lagi besok kita boleh mengaji. Tak boleh mengaji. Tak tahu lagi minggu depan kita boleh datang surah. Tak datang surah. Anak murid aku baru meninggal. Dia setiap pagi. Dia pukul 4 pagi pasti dia WhatsApp. Ustaz. Jangan lupa sembahyang tahajud. Setiap pagi. Bertahun-tahun. Sampai 4 hari dia tak WhatsApp. Aku pelik. Kenapa tak WhatsApp abang ni? Habis kredit ke apa abang? Aku WhatsApp dia bang. Abang sihat? Anak dia bala. Ustaz. Bapak saya meninggal lah. Nampak. Dah bertemu dengan Allah. Sekarang tinggal ada di alam barzah. Dia jumpa lah malaikat munkar nakir. Jumpa lah. Jadi untung meninggal hari Jumaat. Dia dekat dengan, dia suka kawan dengan asatizah. Dia suka kawan dengan ustaz-ustaz. Panggil dia tuan-tuan. Lepas tu kita untung lah kawan dengan ustaz-ustaz. Apa untung dia? Nanti kat negeri akhirat, orang soleh ni, ustaz dia, tok guru ni, akan memberi syafaat. Tu untung. Lepas tu kalau belajar, tuan-tuan, lain kali jangan duduk jauh-jauh itu. Minta maaf. Kalau jauh aku tak nampak. Dia kat negeri akhirat, ustaz, tok guru, tolong saya bagi syafaat. Engkau siapa? Ada belajar dengan ustaz? Mana satu? Duduk jauh. Aku tak kenal. Duduk jauh. Duduk rapat-rapat kan. Yang duduk jauh-jauh. Baiklah, bagian hati ada 5. Lepas ni berhenti tuan-tuan. Ini aku belajar untuk guru aku. Tok guru Datuk juga. Almarhum Ustaz Ghazali Asfullah. Dia garang. Ustaz tadi garang. Kalau tuan-tuan belajar jauh-jauh, dia baling betul air. Garang. Garang. Tengok muka takut. Orang beramal. Dia batuk. Dia lalu depan madrasah. Batuk. Budak lari macam cacik. Naik ke masjid. La ilaha illallah. Takut. Dengar dia batuk. Inilah karomah tok-tok guru dulu. Tuan-tuan. Kita batuk. Bini selamba. Bapak kau balik tu. Tahu kan lagi minta kau berjantan lah tu. Kalau kita batuk selamba. Ada akhir zaman kata tengok. Atuk tidur nun dekat depan. Nenek tidur nun kat ujung. Atuk malam-malam batuk. Batuk. Cucu balik. Cucu cakap apa? Ni, atuk batuk. Atuk aku memang. Tiap malam batuk. Padahal atuk manggil nenek. Tuan-tuan. Tidur jangan pisah-pisah. Walaupun dah berumur. Jangan pisah-pisah. Tidur dekat-dekat. Macam mana kita muda. Baru nikah tidur. Tengok muka bini. Kita nyanyi-nyanyi. Kita syair ke. Kita nasyid nyanyi. Tuan-tuan. Berkat hidup, tuan-tuan. Tidur seorang-seorang tidak ada keberkatan. Kan Rasul cakap apa? Kamu nak musafir, paling kurang 2 orang. Dan 3 orang, jangan seorang-seorang. Nak pergi mana-mana, bawa bini. Tapi kalau nak pergi nikah lain, tak payah. Tak jadi kakak. Faham ya? Baiklah, yang pertama, hati sudur, tempat bagi ilmu. Hati sudur. Dia ada zikir dia. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Hakim. 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 Guru aku beritahu, ni paling kurang 1 ayat 1,000. Ya Fattah, Ya Alim. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Hakim. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Hakim. 1,000 setiap hari. Hati ni kalau dia masukkan zikir, ilmu ni dia lekat. Ilmu lekat. Mantap tentang ilmu. Pergi mana-mana, hebat orang ni. Kita kadang-kadang tuan. Yang kedua, hati fawaid. Fawaid ini cakap Arab, tempat bagi Islam. Tempat bagi Islam. Dia ada zikir dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu zikir masa aku belajar di Ma'had Al-Ansar. Siapa kenal almarhum tuan guru Ustaz Zakaria Ansari. Surah kami ni
tiang, dia pakai tiang elektrik. Dulu tiang elektrik kan kayu. Zikir bergoyang suruh. Goyang. Tapi tak roboh. Zikir bergoyang. Tercabut serba ni. Cuba kita buat. Orang kata sesat lah. Sesat lah. Datuk sesat lah ni. Habislah. Dah sesat lah orang ni. Memang dia suruh kita zikir, goyangkan tubuh. Akan menjadi saksi di padang mahsyar. Yang peliknya kalau pocor-pocor boleh goyang. Gegar baganza boleh goyang. Kalau zikir goyang kata sesat, apa kata sesat? Zikir nak berdiri boleh, nak berlari boleh, sambil berlari boleh berzikir, buat basikal boleh berzikir, zikir goyang-goyang tak haram pun. Kita sebut kalam Allah di dalam keadaan telanjang sekalipun tak haram. Tak apa kata haram sebut kalam Allah. Harus sahaja. Kita selepas kita bersama dengan isteri kan telanjang. Lepas bersama dengan isteri sebab apa? Alhamdulillah, seronoknya malam. Ada orang lepas subuh dengan bini ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada. Tapi kalau kita sebut ni orang kata pelik benda tak pelik pun benda ni. Tapi kalau dia zikir rame-rame, campur orang awam, campur ahli keluarga, satu surau, satu masjid, zikir telanjang, tu haram. Tu kena tahulah kaedah dia. Lepas tu nak masuk zikir, kena belajar tentang bab zikir. Kita orang kedai kopi sembang bab zikir tak boleh. Tak boleh masuk. Kita bukan orang sufi. Kita sembang bab sufi tak boleh. Tu orang sufi dia lain. Orang ahli sufi ni macam Ustaz Ibrahim bagi aku air mineral. Orang sufi ni tak minum air ni, tak minum. Tanya beli kat mana, dapat mana, siapa buat. Tanya. Macam aku tak apa, fikir. Nanti kaedah sufi dia lain. Orang tasawuf dia lain. Orang tasawuf ni rumah tak ada TV. Siapa ada TV kat rumah tu bukan tasawuf, tu tersawuf. Orang tasawuf ni dia dekat dengan Allah. Dia tidak ada benda-benda yang subhat-subhat, tak ada. Dia ambil yang halal sedikit saja. Ini orang tasawuf. Macam kita ni baru nak menjadi tasawuf. Baru menjadi tasawuf, belajar tunduk. Nak menjadi tasawuf, tuan-tuan. Dia senang mula-mula peringkat makanan. Makan kena kurang, kena kurang makan. Tuan-tuan, hati fawaid, zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tubuh kuat dengan agama, dengan Islam, dengan Islam. Yang ketiga, hati qalbun bagi iman. Betul dekat jantung ni ada pokok Islam, pokok ilmu, pokok iman. Ni kat jantung. Jantung. Kadang-kadang je. Kalau hati qalbun bagi tempat bagi iman, zikirnya apa? Allah, 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 Allah. Zikir dia. Bila kita suka sebut Allah, mati sebut Allah. Dekat dunia ni, kita baru minum air teh tarik, sedap dah. Macam mana kat dekat akhirat? Fikir Dekat dunia ni kita tengok perempuan, tengok padahal kita jalan dengan bini kita. Perempuan lain lalu, kita lupa bini kita. Lupa. Padahal pakai kopiah, lupa bini dia. Dia kata, lain cantik lagi perempuan. Itu baru perempuan dunia. Macam mana perempuan syurga? Nak fikir perempuan syurga. Fikir. Minum ni air ni nampak dia keluar, nampak mengalir air. Ni perempuan syurga. Allahul Rabbi. Kalau orang tanya, Ustaz, perempuan dunia ni macam mana kalau masuk syurga? Dia kalau masuk syurga, dia jadi ketua bidadari. Fikir nak masuk syurga jaga 4 benda, senang Jaga semayang dengan sempurna, jaga puasa dengan sempurna, jaga maruah, taat Allah, taat Rasul, taat suami. Masuk syurga. Pilih syurga mana nak masuk? Masuk Kalau semayang cukup, puasa cukup, dengan suami garang, tak masuk Baca Quran cukup, pandai dengan tajwidnya, dengan suami garang. Balik. Dengan suami macam sengu garang. Suami dah takut. Janggut panjang suami. Laki ni laki mana? Kau tok guru silat, kau ceramah. Bini panggil balik tak? Aku kalau bini aku panggil aku balik. Yang amai orang perempuan. Senjata dia lidah. Yang amai orang perempuan. Dia tak kuat tu. Mana kuat tak kuat? Dia jerit. Balik. Datuk Zainal pun balik tuan-tuan. Jangan main orang perempuan. Jangan main orang perempuan. Tuan-tuan tengok kat rumah. Siapa yang paling kuat jerit? Mak ke kuat jerit? Kalau kita balik kampung, atuk jerit sikit je. Dia halu lembu masuk kandang.
Nenek dia sakit. Satu kampung tu. Wah, balik. Wah, balik apa? Nenek. Ya, orang perempuan ni memang mata-kata memang dia suka cakap. Ya, biarkan je. Ya, tak boleh buat apa, tuan-tuan. Ya. Yang keempat, nak berhenti lah. Yang keempat, hati lap tadi. Hati lap. Tadi hati kolbun. Hati lap tempat bagi tauhid. Dia ada zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, untuk kuatkan, untuk kekuatan roh. Roh dia kuat. Dia ada roh jasmaniyah, roh rohaniyah, roh sultaniyah. Roh ni kalau kita bagi makan cukup, roh ni kuat. Sama kaedah virus, tuan-tuan. Virus ni kalau kita dalaman ni, roh ni kita ada zikir, virus tak ada masuk. Ini kelebihan menyebutkan Allah. Ya. Sebutlah kalau Allah banyak-banyak. Tuan-tuan tengok kat hospital. Ya. Hospital ni, orang yang betul-betul ingat Allah, dia dekat dengan Allah. Bila kat hospital, dia sebut Allah. Allah, nak mati dah. Allah, nak mati dah aku. Allah, nak mati dah aku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nurse selalu. Alhamdulillah. Sakit ni untung. Apa untung sakit? Sakit, kita sakit, duit datang, buah datang, bubur lambuk datang, semua datang. Ya? Itu jangan lepas tu, tentang dua benda, tuan-tuan usah fikir. Ni belajar dalam kitab Tauhid. Tentang dua benda, tak usah nak fikir sangat. Pertama tentang rezeki. Kedua tentang ajal. Saya fikir. Dua benda tu saya fikir sangat. Saya fikir. Ya? Kadang orang benda dua benda dia orang tak paling takut. Ya, takut tentang duit, macam mana nak makan, ya. Besok nak makan apa besok? Besok belum tentu hidup dah sembang dengan bini. Yang besok nak makan Maggi goreng. Dia tak tentu lagi hidup besok dah sembang nak makan Maggi goreng. Tentang buka sejarah kisah Hasan Al-Basri. Dia berdialog bercakap dengan anjing. Dia jalan, anjing lalu tepi dia. Hasan Al-Basri tak silap. Ataupun Hasan Al-Basri dia angkat kain. Kata anjing apa? Wahai Hasan Al-Basri. Tuan-tuan pernah lalu anjing cakap tuan-tuan pernah? Haji pergi mana? Cakap anjing cakap Hasan Al-Basri. Kau angkat kain buat apa? Aku ni kalau basah, aku basah, kau kering, najis. Kalau aku kering, kau basah, baru najis. Sekarang kau kering, aku kering. Kenapa kau angkat kain? Hina ke aku ni? Nampak? Anjing cakap. Hebat tak hebat? Kita kata Hasan Al-Basri, wahai anjing, kau duduk dengan aku. Aku jaga kau. Betul, orang sufi ni dia suka belajar tentang tawaduknya anjing. Ya? Kau duduk dengan aku jaga kau. Makan kau, aku urus. Apa kata anjing? Aku tak mau duduk orang manusia. Manusianya hidupnya makan. Esok belum tentu hidup, dah sibuk nak makan. Anjing juga. Ya? Inilah manusia. Sama, yang dengar sama, yang cakap sama. Kita sama. Ya? Dan kita tasawuf dia panggil ghaflah, lalai. Yang kelima, hati nafsu. Ya, maling dapat ilmu tuan. Ya, hati nafsu tempat bagi makrifat. Dan nak berhenti ya, tempat bagi makrifat. Dia ada zikir dia. Ya hu, ya huwa, ya huwa, ya huwa, ya huwa, ya huwa. Ya huwa tu dia Allah dalam hati. Ya, dia Allah, dia Allah, dia Allah, dia Allah. Dia kalau lagi pendek, hu. Cuba malam buat kat rumah. Lari, bini terjun tingkap. Abang ni apa nak jadi abang ni? Bukan je, tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan amalkan bismillah juga. Tuan-tuan pegang cawan, bismillahirrahmanirrahim. Letak cawan, bismillahirrahmanirrahim. Pegang handphone, bismillahirrahmanirrahim. Buka handphone, bismillahirrahmanirrahim. Selfie, bismillahirrahmanirrahim. Tengok bini cakap apa? Bapak aku nak mati ni. Buang terbiak dapat bapak ni. Memang, bila kita buat perkara luar biasa, orang akan nampak kita luar biasa. Tapi benda ni susah nak buat. Ya, susah nak buat. Itu yang bila kita yakin dengan kalam bismillah boleh jalan atas air. Ya, kita boleh tak jalan atas air batu lah. Ya. Ni. Baiklah, rasa cukup sampai kat sini. Tapi zikir Yahu. Apa banyak zikir ni, Allah buka rahsia. Rahsia macam mana? Allah akan buka hijab dia, satu hari dia akan dengar dinding ni berzikir. Dia akan dengar binatang berzikir. Dia akan dengar pokok berzikir. Dia akan dengar air berzikir. Sebab makhluk Allah ni semua berzikir. Semua bertasbih kepada Allah. Allah akan buka hijab dia. Ni masa aku dapat ijazah amalan ni. Yahu. Tok guru aku suruh baca ni, ya, 500,000. Berbai'ah dengan guru, berbai'ah.
Tuan-tuan, ya. Yahu, 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 Yahu. Okey ya. Ya, ni tak ada kita. Rokok, ya 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 rokok. Ya TV, 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 ya TV. Ya, itu dia. Ya, baiklah, kalau cukup sampai ke sini, insya-Allah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi dan terima kasih banyak-banyak ya. Tuan-tuan sudi dengar ya, dan seandainya ada terkasar bahasa hadis silap, Quran disilap ya, tolong perbetulkan. Kita ni bukan maksum. Ya, kita ni tak ada lagi daripada kesilapan. Dan tuan-tuan jangan lupa ya, hari ni hari Jumaat, berbanyak selawat. Banyak selawat. Banyak selawat. Ya. Siapa suka selawat, ya. Ni daripada Syekh ulama besar di Mesir. Tak silap tanya Ustaz Ibrahim, ya. Apa kata dia? Sesiapa yang perbanyak selawat kata Rasulullah setiap hari pada kurang 1000 ya. Nanti dia mati Allahu Rabbi. Mudah urusan kematiannya. Mati dalam husnul khatimah. Dalam ulama Mesir cakap apa lagi? Kalau kamu paling kurang 1000 setiap hari kamu baca, nanti kamu nak mati, sebelum kamu nak mati, Allah tunjukkan syurga untuk kamu. Ni kalau baca 1000. Kalau baca 1000 kata, anda fikir ya. Itu kata mufti Mesir. Yang kata Rasulullah pula, apa kata Rasulullah? Siapa selawat satu hari 1000, nanti bahunya berlagu dengan bahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam depan pintu syurga. Fikir ya. Kalau 1000 kali bukan susah pun. Paling pendek selawat Jibril itu dah paling lekeh lah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tu paling pendek. Kalau bagus selawat Al-Fatih, selawat Tijriyah, selawat Badawi, selawat Syifa, selawat Azamiyah. Banyak selawat lagi. Kalau boleh panjang-panjang, kau susah senang ya. Sementara bini buat mi goreng. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Siap dah? Belum. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kau susah pun. Sementara dia buat mi goreng setengah jam, dapat berapa lah. Ya. Bekal-bekal kita untuk kita mati ya. Nanti kat sana bukan untuk selawat. Dekat negeri akhirat bukan untuk istighfar. Negeri akhirat bukan untuk kita nak bertasbih. Sana untuk kita suka-suka kalau kita ahli syurga. Sana hari perpisahan, hari pembalasan, hari perhitungan. Kan negeri akhirat di padang mahsyar. Ya, baiklah, rasa cukup sampai ke sini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Dan minta maaf kepada Datuk Zainal dan semualah yang orang alim ada dalam majlis ni ya. Ada yang lebih berumur, minta maaf seandainya terkasar bahasa, ada yang membuatkan tersinggung, minta maaf banyak-banyak. Aku dah minta maaf, janganlah kata tidak ada maaf bagimu pula. Aku dah minta maaf ya. InsyaAllah kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa alaikal masir برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.